Wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengacara. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Saudara Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Wakili yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Ahli-ahli yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair bin Mahidin, Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia, Pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan Negeri, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya minta maaf kerana tak pakai baju ikut arahan. Sepatutnya pakai baju DOSM, tapi baju DOSM tertinggal di pejabat. Atau sepatutnya pakai baju putih madani, tapi saya cari pagi ni, isteri saya letak kat mana saya tak tahu, tak jumpa. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi. Kita semua pada hari ini meriah meraihkan sambutan Jubli Intan 75 tahun Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM. Saya mewakili Jabatan Perangkaan mengalu-alukan kedatangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, serta yang berbahagia Datuk Seri, Datin Seri, saudara-saudari sekalian ke majlis ini. Dan saya ucap terima kasih kepada semua daripada DOSM terutamanya yang telah bertungkus lumus mengaturkan sambutan 75 tahun ini. Saya ingat waktu dan masa yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, DOSM minta, saya ingat awal tahun lagi dia minta. Yang Berhormat Datuk Seri mengungkap sejarah penubuhan DOSM pada tahun 1949. DOSM bermula sebagai sebuah biro yang diperkenalkan sebagai Biro Statistik di bawah peruntukan Ordinans Statistik 1949. Kemudian 16 tahun selepas itu, Biro Statistik telah ditukar nama kepada Jabatan Perangkaan Malaysia dan beroperasi di bawah peruntukan Akta Perangkaan 1965 yang insya-Allah akan dipindah dan dibuat baru tahun depan dengan Akta Statistik 2025. Lepas 60 tahun baru kita pindah insya-Allah. Fungsi dan peranan jabatan seterusnya telah berkembang di mana ada data dan maklumat yang dikumpul. Apabila negara makin berkembang, sudah tentu data dan maklumat ini juga semakin meluas, merangkumi bidang ekonomi, sosial, alam sekitar dan sekarang termasuklah amalan dan tabiat rakyat. 75 tahun adalah satu tempoh yang cukup bermakna dan mencabar dalam perjalanan sebuah organisasi yang berperanan sebagai agensi statistik negara. Dalam tempoh ini, Jabatan Perangkaan Malaysia telah menjadi rujukan utama bukan sahaja kepada pembuat dasar, bukan sahaja kepada penyelidik, malah kini terutamanya kepada masyarakat yang menjadi tulang belakang pelbagai kejayaan dan pencapaian negara. Bila pembangkang nak hentam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga saya mengenai T15, dia rujuk DOSM juga. Perubahan zaman dan tuntutan semasa banyak mempengaruhi perancangan negara, termasuklah dalam pengeluaran statistik oleh DOSM. Kekerapan pengeluaran data perlu ditingkatkan untuk memenuhi keperluan pengguna dan memastikan maklumat yang lebih tepat dan terkini.
dan kita telah beralih bukan saja dari segi data makro, mutakhir ini DOSM juga dengan kerjasama KPDN perlu menumpukan kepada data-data granular, terutamanya yang bersabit dengan harga, kos sara hidup dan juga data-data granular yang lain. Sehingga Oktober tahun 2024, sebanyak 571 buku laporan statistik telah diterbitkan. Bagi tahun 2024, 180 penerbitan secara bulanan, 67 penerbitan secara suku tahunan, 99 penerbitan secara tahunan dan juga sebanyak 225 penerbitan secara ad hoc telah berjaya diusahakan oleh DOSM. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, untuk menghasilkan data yang bermutu dan tepat, DOSM memerlukan teknologi yang cekap. Justru kalau kita tengok tadi dalam imbasan, DOSM adalah agensi kerajaan yang pertama yang menggunakan mainframe, kerangka utama, pada tahun 1967 lagi, untuk mempercepatkan pemprosesan data dalam jumlah yang besar. Dengan perkembangan inovasi dan teknologi yang pesat pada hari ini, DOSM telah melengkapkan anggotanya dengan kemahiran dalam penggunaan teknologi terkini, termasuklah antara jabatan yang paling awal memperkenalkan kecerdasan buatan atau AI. Dia kecerdasan buatan, bukan kecerdasan tiruan. Statistik yang dihasilkan oleh DOSM adalah berdasarkan kepada kaedah yang terkini dan mengikut piawaian di peringkat antarabangsa, berpandukan kepada pelbagai manual, garis panduan dan klasifikasi yang perlu menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh badan antarabangsa, termasuklah United Nations Organization for Economic Cooperation dan Development, UN, OECD. Kita juga perlu patuh kepada peraturan World Bank, kepada International Labour Organization, kepada IMF dan banyak lagi piawaian-piawaian yang di dunia. Jadi sebab itu Yang Berhormat Datuk Seri, kalau di Jemaah Menteri kadang-kadang ada beberapa pelaporan itu yang mungkin ada jabatan lain tidak bersetuju, tapi kita perlu patuh kepada piawaian-piawaian ini. Kini DOSM mengguna pakai hampir 700 dokumen penanda arasan yang meliputi manual, garis panduan dan kod klasifikasi dalam penyediaan sebarang terbitan. Selain itu, anggota DOSM khususnya perangkawan diterapkan dan tertakluk kepada profesionalism seperti yang digariskan di dalam Fundamental Principles of Official Statistics oleh United Nations. Kita kena ikut FPOS. Jadi sebab itu dalam membangunkan pelaporan-pelaporan ini, usaha negara melalui DOSM yang patuh kepada FPOS ini bukan sahaja menyumbang kepada ekonomi negara, tetapi meletakkan negara di depan di kalangan negara-negara di dunia ini dari segi keterampilan dan juga kemahiran kita sebagai sebuah agensi statistik negara. Prinsip-prinsip ini merangkumi aspek integriti, ketelusan dan tanggungjawab dalam pengumpulan dan penyampaian statistik. Peredaran zaman dan keadaan-keadaan luar jangka turut menuntut DOSM untuk melalui peralihan dengan penghasilan statistik baru. Contohnya selepas krisis ekonomi pada tahun 2008 ke 2009. Peralihan bermakna DOSM tidak boleh kekal dengan statistik yang sedia ada semata-mata, tetapi memperkenalkan statistik baru yang membantu kerajaan dalam merumuskan dasar yang bersesuaian pada waktu tertentu dan perancangan masa hadapan. Dan walaupun kita, kerajaan madani yang ada pada hari ini tidak mengemudi kepimpinan negara,
tapi kita sedia maklum kegigihan dan komitmen seluruh warga Dosem semasa COVID-19 dahulu. Semasa pandemik COVID-19, Dosem berjaya menghasilkan banci penduduk dan perumahan 2020 dalam tempoh operasi pembancian negara yang terpanjang dalam sejarah, iaitu selama 482 hari. COVID tak COVID, banci kena buat. Jadi saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada semua warga Dosem yang terlibat pada ketika itu, bukan saja rumit untuk menyelesaikan amanah negara itu, tetapi juga berbahaya, tetapi alhamdulillah kita tidak tertinggal satu set data yang penting pada masa yang sangat penting, iaitu pada COVID-19. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sambutan Jubilee Intan ini menjadi medan untuk kita terus merancang dan memperkukuhkan Dosem dalam memberi analisis dan pengurusan data sehingga ke peringkat terkecil. Penyelarasan data di peringkat terkecil atau yang selalu kita sebut to the most granular level, sekarang ini sudah sampai ke peringkat daerah, untuk kita memastikan bahawa penyampaian khidmat kerajaan dan juga keputusan-keputusan kerajaan bukan sahaja tepat tetapi cepat dan berkesan untuk manfaat rakyat keseluruhannya. Selain mengeluarkan data di peringkat daerah, Dosem juga telah mengorak langkah ke arah mengeluarkan beberapa statistik utama di peringkat Dewan Undangan Negeri. Jadi sebenarnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tidak ada alasan sama ada wakil rakyat, ahli parlimen, adun, pejabat daerah yang tidak tahu keadaan semasa di tempat masing-masing. Kerana pelaporan sekarang sudah sampai ke peringkat daerah yang telah memperincikan berapa miskin Tegar, berapa miskin, rumah apa, kerja dekat mana, dan insya-Allah selepas ini Dosem juga akan menerbitkan laporan keluaran dalam negara kasar sehingga ke peringkat daerah. Jadi kita tahu daerah mana yang menyumbang ekonomi, daerah mana yang agak perlahan. Realitinya, Dosem kini terus melalui satu transformasi dalam penghasilan statistik dalam tempoh 7 dekad ini. Kalau dahulu proses penerbitan banyak dilakukan secara manual seperti menggunakan mesin type dan penyebaran data dilakukan melalui buku. Kini, penghasilan penerbitan telah beralih kepada penggunaan komputer dan memanfaatkan sepenuhnya digitalisasi dan teknologi terkini seperti dashboard untuk penyebaran data yang dibuka luas kepada rakyat. Data kini tidak hanya digunakan oleh penggubal dasar tetapi juga telah dimanfaatkan secara meluas oleh rakyat. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Dosem di mana banci pertanian 2024 baru-baru ini telah melabuhkan tirainya dan sekarang berada di peringkat analisis. Untuk konteksnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri, kali terakhir negara kita melakukan banci pertanian adalah dalam tahun 2005. Selama 20 tahun kita merancang mengenai keterjaminan makanan, mengenai sektor makanan, mengenai guna tenaga pertanian di negara ini berdasarkan satu penanda aras yang tidak pernah disemak selama 20 tahun. Sebab itu, walaupun kita masih lagi melalui proses analisa dan keputusan akhirnya akan dibentangkan kepada kerajaan dalam masa terdekat, daripada data awal itu menunjukkan bahawa kapasiti pertanian yang kita ada selama ini mengikut pelaporan rasminya adalah sebenarnya lebih rendah daripada yang dilaporkan. Kerana kita tidak ada penanda aras yang terkini
maka setiap pelaporan itu hanyalah berdasarkan beberapa kategori tertentu, maka hasil daripada banci pertanian 2025 ini, DOSM dan Kementerian Ekonomi berharap supaya data ini menjadi penggerak utama untuk kita memastikan segala perancangan dan pelaksanaan kita untuk membangunkan semula ekonomi berasaskan pertanian ini akan dapat dipercepatkan sebaik-baiknya bila adanya banci ini. Selain itu, memahami kepentingan data yang lebih responsif kepada senario semasa dan terkini, ramai di luar sana tidak maklum bahawa DOSM telah pun berjaya menerbitkan anggaran KDNK awalan ataupun Advanced GDP Estimates sejak keluaran suku ketiga pada 20 Oktober 2023. Tak banyak negara yang boleh keluarkan Advanced Estimates. Dan setakat ini, Advanced Estimate yang dikeluarkan oleh DOSM dari segi julat perbezaannya dengan keputusan akhir, saya ingat sekitar 0.2% sahaja. Jadi sebab itu ketepatan itu memberi gambaran bahawa sistem pelaporan yang kita ada sekarang ini sepatutnya boleh membantu kerajaan membuat perancangan dan juga pelaksanaan dasar dengan sebaiknya. Dengan adanya anggaran awal ini, pengguna dapat membuat analisa dan keputusan yang lebih bermaklumat serta memberi respon yang lebih baik terhadap perubahan dalam persekitaran ekonomi. Bagi tujuan literasi dan penyebaran statistik yang lebih mudah difahami, angka-angka yang dikeluarkan dari pelaporan yang beribu-ribu ini diterjemahkan dalam bentuk visualisasi melalui dashboard yang dipamerkan kepada rakyat melalui laman-laman seperti OpenDOSM. Istimewanya, semua dashboard ini dihasilkan menggunakan kepakaran dalaman selaras dengan aspirasi kerajaan Madani dalam meningkatkan pembangunan sumber manusia tanpa melibatkan kontraktor luar. Kerana kita yakin bahawa kumpulan yang mempunyai data yang paling besar di negara ini adalah DOSM. Jadi kalau ada kumpulan yang perlu dibangunkan kepakaran mereka dalam membangunkan visualisasi dan juga machine learning, sudah tentu kumpulan itu adalah datangnya daripada DOSM. Selama kurang 2 tahun DOSM berada di bawah Kementerian Ekonomi, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada DOSM yang saya tahu saya banyak dapat surat layang. Orang DOSM sebut surat layang semua punya. Sebab saya terpaksa heret DOSM untuk mengusahakan pangkalan data utama ataupun padu, iaitu tempoh masa yang cukup mencabar bagi DOSM. Tempoh perancangan hanya beberapa bulan, tempoh pembangunan hanya beberapa bulan, dan kemudian berjaya dilancarkan tepat pada tarikh yang dirancang. Dan selama 3 bulan, anggota DOSM yang beberapa kerat ini terpaksa turun ke seluruh pelosok kampung dan negara untuk membangunkan satu pangkalan data yang paling besar pernah kita ada hingga ke peringkat isi rumah. OpenDOSM memberi akses kepada pelbagai set data interaktif dalam bidang sosial, ekonomi, kewangan dan alam sekitar. Manakala padu yang berfungsi sebagai profil maklumat individu dan isi rumah bertujuan untuk menyokong pelaksanaan subsidi bersasar dan juga use cases yang lain yang akan dibangunkan selepas ini. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada DOSM kerana apapun keputusan dan pilihan yang dibuat oleh kerajaan dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang sukar ini, paling kurang kita sudah ada satu set data yang besar
yang menambah pilihan yang ada kepada kerajaan. Kalau tidak ada padu, maka sebarang perbincangan mengenai keputusan kerajaan itu akan kembali kepada mana nak cari data mana nak rujuk, dan itu akan menyukarkan lagi keputusan-keputusan yang kerajaan perlu buat. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada DOSM di atas kecemerlangan selama ini dalam mewakili negara di peringkat antarabangsa. Penyertaan DOSM dalam 972 program antarabangsa sejak 5 tahun yang lepas melibatkan 6,723 pegawai yang terlibat secara fizikal ataupun maya, bukan sahaja memperkasakan kemahiran statistik negara, tetapi menunjukkan kepimpinan dan kemodenan Malaysia sebagai sebuah negara yang pentadbirannya kini berasaskan data dan juga analitik. Dalam tempoh 5 tahun lepas juga, sehingga Oktober 2024, kepakaran DOSM diiktiraf, di mana seramai 223 tenaga pakar Malaysia telah dihantar ke pelbagai acara antarabangsa. Sumbangan ini meningkatkan mutu statistik global dan mengukuhkan pengiktirafan DOSM sebagai pakar rujuk dalam bidang statistik rasmi. Akhir sekali, DOSM di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Seri Ketua Perangkawan Malaysia, saya ingat Datuk Seri Uzair ni lebih dikenali oleh saya berbanding dengan saya pun. Jadi kalau saya bentangkan data dan maklumat, selalunya kena maki. Kalau Datuk Seri Uzair bentangkan, tak ada pula orang maki dia, padahal datanya sama. Itu menggambarkan bagi saya bagaimana DOSM telah diterima oleh rakyat dari segi kredibilitinya, dari segi kegunaan datanya, dan dari segi macam mana DOSM berjaya membawa laporan-laporan data dan analitik yang tepat dengan penggunaan rakyat. Dan akhir sekali, sebelum saya mengakhiri ucapan, oleh itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh warga DOSM di seluruh negara, sama ada yang masih berkhidmat ataupun yang sudah pencen. Dan DOSM ini adalah antara jabatan-jabatan kerajaan yang pelik, kerana bila ada program rasmi DOSM, selalunya ia turut akan dihadiri oleh orang-orang yang telah pencen. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua selama 75 tahun sumbangan saudara-saudari yang selalunya tidak didendang. Saya mendoakan kecemerlangan DOSM ini dapat dikekalkan dan dijadikan contoh kepada semua bahawa setiap jabatan kerajaan bukan sahaja perlu cekap memberi khidmat, tetapi perlu pantas membaca perubahan zaman dan teknologi dan membaca keperluan rakyat, kerana produk dan khidmat jabatan kerajaan seperti DOSM kalau tidak rapat dengan kehendak rakyat, maka kita membazirkan beratus juta ringgit wang setiap tahun menghasilkan data dan pelaporan yang tidak digunakan oleh rakyat. Dengan doa itu dan terima kasih kepada semua, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.